Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri membidas tindakan kerajaan membatalkan PAS media rasmi Harakah. Fadli berkata akhbar itu menerima surat daripada Jabatan Penerangan memberitahu supaya memulangkan PAS media wartawan mereka. Menurutnya, PAS menerima teguran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Harakah. Katanya Harakah telah menerima surat daripada Jabatan Penerangan diambil balik kad media daripada wartawan Harakah. Satu tindakan yang tidak pernah akhbar Harakah alami sejak daripada zaman Mahazalim tidak pernah diambil kad media. Difahamkan perkataan Mahazalim yang disebut pemimpin PAS itu merujuk era pemerintahan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri keempat. Walaupun Fadli tidak menjelaskan secara terperinci sebab Harakah dikenakan tindakan itu, namun dimaklumkan tindakan itu ada kaitan dengan artikel yang diterbitkan oleh lidah rasmi PAS. Menurut salinan surat Jabatan Penerangan yang dilihat, pihak berkuasa memetik artikel Harakah pada 6 November yang mendakwa kerajaan meminta maaf dalam menyokong perjuangan Palestin. Artikel bertajuk Malaysia di bawah Anwar, ragu-ragu sokong Palestin itu memetik Ketua Dewan Ulama PAS Ahmad Yahya Perikatan Nasional Pokok Sena yang mendakwa kerajaan telah mengubah nadanya berhubung perjuangan kemerdekaan Palestin untuk mengikut naratif yang ditetapkan oleh Israel dan Barat. Harakah juga telah menerbitkan satu set gambar untuk mengiringi artikel itu yang memaparkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bendera Israel di belakangnya, manakala foto Ahmad mempunyai bendera Palestin di sisinya. Semakkan mendapati gambar itu telah ditukar dan hanya bendera Israel dan Palestin dipaparkan tanpa wajah Anwar dan Ahmad. Jabatan Penerangan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan laporan itu telah melanggar etika kewartawanan kerana menyiarkan tuduhan tidak berasas dan mengarahkan Harakah memulang semula PAS medianya esok. Anwar semasa sesi soal jawab Perdana Menteri di Dewan Rakyat mengkritik cara Harakah untuk mengaitkannya dengan Israel. Dia juga menyifatkan Ahmad Perikatan Nasional Pokok Sena sebagai biadab kerana mendakwa Putrajaya memohon maaf dalam pendiriannya terhadap perjuangan Palestin dan menegaskan pendirian kerajaan sentiasa tidak berbelah bahagi dalam menyokong Palestin. Untuk rekod, Harakah mendapat permit penerbitan sejak Mac 1987 sebagai akhbar bertubuhan seminggu 2 kali mulai 1990. Pada 1997, Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Mohamad yang juga Menteri Dalam Negeri menyekap penjualan Harakah secara terbuka dengan edaran terhad untuk ahli PAS sahaja. KDM pada Mac 2000 pula menghadkan kekerapannya daripada 2 kali seminggu kepada 2 kali sebulan. Pada 23 Mac 2009, KDM menggantung permit Harakah selama 3 bulan berkuat kuasa serta-merta, namun kira-kira 2 minggu kemudian, larangan tersebut ditarik balik oleh Perdana Menteri ketika itu Najib Razak. Sesi persidangan Dewan Rakyat sedikit tegang apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan perkataan biadab dan kurang hajar terhadap PAS kerana mengaitkan beliau dengan Israel. Kekecohan itu bermula apabila Anwar yang sedang memberikan penjelasan mengenai isu Palestin pada waktu pertanyaan menteri tiba-tiba mendakwa PAS menggunakan gambar beliau berlatar belakangkan bendera Israel dalam sebuah artikel Harakah. Katanya dengar ya supaya Dewan Rakyat Ulama PAS gunakan Harakah mengaitkan saya dengan Israel. Itu kenyataan biadab yang langgar tata susila. Fitnah guna serban tak sah, saya bantah sekeras-kerasnya. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap sesiapa yang menggunakannya. Ini saya sebut membina mahligai atau pusara orang mati. Dan kita kerja setiap hari minta OIC, Pertubuhan Kerjasama Islam, adakan sidang bahawa Rusia, China, Brazil, Ireland, Bolivia, bincang dengan Jepun, Netherlands, Belanda dan minggu ini dengan naib Presiden China. Tapi sewenangnya berikan hukuman biadab dan kurang hajar. Anwar menjelaskan beliau sendiri membawa isu Palestin ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa Julai lalu. Katanya, faham sedikit dalam hal ini, jangan permainkan sebagai bahan politik. Tak kira parti harus bersama memberikan sokongan supaya rakyat Malaysia dan dunia tahu Malaysia satu suara menyokong perjuangan Palestin. Ini pendirian dibuat supaya jelas kepada kita. Walaupun saya katakan tadi Amerika Syarikat buat keputusan itu unilateral. Tapi kenyataan kita tidak setuju dan keduanya tidak memberi kesan. Saya sudah beritahu tidak akan terima bila ada ugutan termasuk ini. Serentak itu, Datuk Seri Dr. Ronan Kiande, Perikatan Nasional Beluran dan Datuk Rosul Wahid, Perikatan Nasional Hulu Terengganu mempertikaikan penggunaan perkataan biadab dalam Dewan Rakyat. Sebelum Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul turut menyampuk, Datuk Ahmad Saad, Perikatan Nasional Pokok Sena kemudian bangun dengan menggunakan Peraturan Mesyuarat 36/6 dan meminta Anwar menarik baik perkataan biadab dan kurang hajar berkenaan sebelum dicela Howardly Pakatan Harapan Ipoh Timur. Anwar kemudian menjelaskan mengapa beliau terguris dengan isu itu selain meminta Harakah membentulkan artikel berkenaan. Katanya, mengapa saya marah gambar saya di belakangnya bendera Israel, jadi YB harus faham YB pun rasa keras marah dengan Israel, saya pun begitu. Jadi dibuat begitu walaupun tiada caption. Saya rasa Harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur, marah kritik saya. Saya terima dengan baik tapi yang ini jangan.
Jadi kalau begitu penjelasan YB, saya ucap terima kasih, kita move on sajalah. Pada masa sama, Syed Ibrahim Said Noh, Pakatan Harapan Ledang, bangkit mencelah mengajak kedua-dua pihak pembangkang maupun kerajaan menghapuskan penularan tidak perlu, sebaliknya menumpukan usaha membantu rakyat Palestin. Anwar berkata beliau bersetuju dengan saranan Syed Ibrahim selain mengaku beliau tidak pernah menyinggung PAS berikutan mengetahui pendirian parti itu yang konsisten menyokong perjuangan Palestin sejak dulu. Hubungan rakan sekutu dalam Perikatan Nasional, terutamanya PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dilihat masih utuh dan tidak tergugat meskipun ada ahli parlimen pembangkang yang berani bertindak menongkar arus secara terbuka. Malah fellow penyelidik Ilham Center, Mujibur Abdul Muiz berpandangan tindakan dua ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga disifatkan sebagai langkah terdesak. Katanya tidak melibatkan isu parti dalam kes ini sokong Anwar. Hubungan PAS Bersatu masih nampak utuh dengan pilihan raya kecil ke Maman bakal tiba. Maka apa sahaja perkara yang menggugat perkataan tentu berpotensi menjejaskan gabungan. Namun saya masih lihat kedua-dua parti tidak akan meninggalkan masing-masing dalam jangka masa pendek atau sederhana. Beliau mengulas mengenai tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar dari Bersatu, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman yang menyatakan sokongan kepada pimpinan Anwar dengan mengambil kira permasalahan rakyat di kawasan mereka. Suhaili turut dilapor menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Sabah dan Pengurusi Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Seri Haji J. Muhammad Noor. Melihat kepada situasi berkenaan, kerana sifat politik parti yang dinamik, Mujibur berpendapat tidak mustahil peralihan sokongan akan berlaku dalam jangka masa yang panjang. Katanya ketika ini, Akta Anti Lopak Parti berkuat kuasa dan meninggalkan satu sama lain tidak memberi apa-apa kelebihan buat mana-mana parti sekarang. Namun kita mungkin boleh menjangkakan akan ada ramai lagi yang berbuat perkara sama atas faktor terdesak selain melihat pilihan politik masa depan dalam konteks parti dan peribadi. Sementara itu, penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob berpandangan pemimpin dan ahli PAS perlu sedar bahawa parti itu tidak boleh bergantung pada rakan sekutu dalam mengemudi PN. Beliau berkata parti pimpinan Tan Sri Abdul Hadi Awang itu akan tenggelam dalam arus kepimpinan politik pembangkang kerana Bersatu bergantung pada kekuatan jentera PAS untuk menang pilihan raya. Katanya, Bersatu masih jauh ketinggalan untuk melatih kesetiaan kalangan ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen dan pemimpin berbanding PAS yang kuat dengan walas serta kesetiaan kepada pemimpin parti. Kekuatan Bersatu ketika ini seolah-olah palsu kerana terlalu bergantung pada PAS dan isu semasa orang Melayu berbanding kekuatan Teras Perjuangan. Sebahagian pemimpin dan ahli juga daripada sepihan UMNO dan sudah semestinya DNA UMNO ada dalam diri mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahawa beliau berhasrat menamatkan kerjaya politiknya selepas berkhidmat sebagai ahli parlimen Bagan Datuk sejak 1995. Beliau berkata kini dirinya berada di penghujung perkhidmatan sebagai wakil rakyat kawasan itu. Katanya, saya menjadi ahli parlimen dari 1995. Pada hemat saya, satu perkhidmatan yang cukup panjang. Saya di penghujung perkhidmatan sebagai ahli parlimen. Tetapi sebelum saya tamatkan perkhidmatan itu, saya mahu melihat Bagan Datuk membangun dan maju. Bagan Datuk nombor 1 dalam pendidikan di Perak sekurang-kurangnya. Saya mahu daerah ini mempunyai infrastruktur yang baik. Kita mahu juga kemiskinan dalam kalangan orang India, Cina dan Melayu mesti dikurangkan dan inilah azam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menoktarkan kemiskinan tegar di seluruh negara. Ketika ditanya sekiranya penggal ini bakal menjadi penggal terakhir beliau sebagai ahli parlimen Bagan Datuk, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu hanya menjawab secara ringkas, ya, saya di penghujung perkhidmatan, kita akan ada pilihan raya umum ke-16, ke-17 dan ke-18. Jadi kita tunggulah ketikanya yang sesuai. Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan dua ahli parlimen daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia pernah berunding bagi menyokong kepimpinannya. Perdana Menteri berkata ahli parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan ahli parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman juga tidak pernah berunding dengan mana-mana menteri kabinet. Katanya kenyataan dari ahli parlimen Kuala Kangsar dan Labuan itu tidak dirunding dengan saya atau mana-mana menteri. Kalau mahu penjelasan, tanya kepada Kuala Kangsar dan Labuan. Tentu saya mengalu-alukan sokongan kerana kematangan dan kebijaksanaan mereka. Terdahulu semasa penggulungan Anwar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sempat mencelah bertanyakan mengenai peruntukan kepada ahli parlimen. Syed Saddiq membangkitkan persoalan mengenai adakah ada prosedur operasi standard yang jelas berkaitan perkara itu. Katanya adakah rundingan mencukupi atau seperti apa yang dibincangkan sejak seminggu dua yang lepas, iaitu perlu ada kenyataan media dikeluarkan sebagai contoh oleh dua ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Perkara ini penting supaya ahli parlimen tahu apa yang mereka perlu lakukan untuk mendapatkan peruntukan. Baru-baru ini, Iskandar Zulkarnain dan Suhaili dilaporkan menyatakan sokongan kepada Anwar.
Seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional mendakwa Menteri dan Timbalan Menteri tidak bersungguh-sungguh untuk menjawab isu dibangkitkan di Dewan Rakyat. Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, berdasarkan pemerhatiannya, ada menteri yang tidak hadir untuk menjawab soalan. Sebaliknya, menyerahkan kepada Timbalan Menteri untuk berbuat demikian. Melihat kepada situasi itu, beliau mendakwa Perdana Menteri gagal untuk mengawal ahli dalam kabinetnya. Katanya, adakah menteri tidak hormat kepada Perdana Menteri atau Perdana Menteri tidak sempat tengok menteri kabinet kerana sibuk uruskan hal-hal lain di luar negara. Padahal inilah benda yang nak dicerahkinkan yang disebut sebagainya itu. Apa yang berlaku hari ini, peristiwa ini berulang kali berlaku dan menunjukkan kerajaan sekarang ini tidak serius, tidak kompeten untuk menangani isu rakyat yang dibangkitkan ahli Dewan Rakyat di dalam Dewan Rakyat. Ketua Pemuda PAS itu turut memberi amaran agar perkara sama tidak lagi berulang.